Syakir ada? Syakir? Belum? Siti ada? Siti? Siti ada? Oh, Siti ada. Reza ada? Ada Ustaz, saya. Ada. Hanan ada? Ada Ustaz. Fida ada? Adira ada? Ada Ustaz. Ada. Ain ada? Dia tak ada Ustaz, dia tak sihat. Oh, dah sihat lagi lah. Okay. Ha. Syukri ada? Syahir ada? Ada Ustaz. Ada. Amirul Firdaus ada? Belum? Aiman ada? Aiman ada? Ada Ustaz. Hakim? Ustaz. Hakim ada? Ada. Hafizuddin Zaki ada? Hafizuddin Zaki ada? Belum? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Hafizuddin Zulkifli ada? Ada Ustaz. Ya. Fawaz ada? Fawaz ada? Fawaz? Belum? Daniel? Saya Ustaz. Okay. Adib ada Adib? Ada Ustaz. Irfanah ada? Irfanah? Ada Ustaz. Okay. Haris Haikal ada? Ada Ustaz. Farhana ada? Ada Ustaz. Fakih ada? Ada Ustaz, ada. Anwar ada? Anwar Humaydi ada? Afiq Darwish? Ada Ustaz. Ada. Okey. Nanti baca lain. Boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kejap mas. Kejap. Mana saya punya buku ni? PSI. Ada nampak ke? Belum? Belum. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ghazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihatlah insya-Allah. Okey, jadi kalau siapa-siapa yang tak sihat boleh maklumlah, tak ada masalah. Okey, siapa yang boleh makan tu asal nak makan pun tak ada masalah. Boleh bincang, saya tak ada masalah. Yang penting kamu dengar saya terang. Lepas tu kalau saya suruh baca, bacalah sambil makan. Boleh Boleh? InsyaAllah. Okey, semua dah bersedia belum? Sudah. Dah bersedia Okey. Sudah. Ada pelajar masuk ya. Semua buku ada? Pelajar semua ada buku Siapa yang tak ada buku ni? Siapa yang tak ada buku dia boleh angkat tangan.
Maaf Ustaz, yang ni form berapa Ustaz? Form Kenapa? Ya, Form form 4 4. kan? Ya, Terima kasih Ustaz. ya. Kalau nak masuk kelas form 5 nanti bagi tahu boleh bincang. Ustaz, buku apa Ustaz? Buku tulis ke buku teks? Buku teks lah. Siapa buku teks ada semua? Saya. Buku teks semua ada Buku teks semua ada. Buku teks saya tak ada. Saya tak ada. Buku, Saya tak ada. Maksudnya bukanlah buku teks, maksudnya buku digital lah, PDF macam ni. Saya pun tak ada lah. Saya pakai PDF je ada. Ada ya? Semua dah download kan? Dah download kan? Sudah download. Siapa yang tak download lagi ni? Ustaz, Ah, yang ni bab nanti 1 saya- Ustaz kan? Sekali lagi? Saya cek balik. Ni bab 1 Ustaz kan? Ya, bab 1. Bab mengubah tu muka surat. Kenapa buku teks saya lain Ustaz? Apa yang lain? Saya punya apa ni? Adab ni. Adab adab perkeluargaan. Kata PKS salah. Pergaulan. Pergaulan. Nanti kan buku macam ni. Tengok dekat kandungan Surat 20. Ustaz. tu tengok minggu lepas kita belajar adab pergaulan. Ya. Hari ni hadis hukum pula, mengubah ciptaan Tuhan, muka surat 28. Okey, baik Ustaz, terima kasih. Tu saya dah pesan itu, tengok dalam Google Classroom tu, saya dah bagi tu minggu ni belajar apa, minggu depan belajar apa, boleh tengok bawah lah. Boleh Boleh Ustaz. Boleh Okey. Ustaz. Okey, buku semua ada. Okey, sekejap. Okey, kalau dah ada buku semua okey. Sebab kita belajar tak lama pun. Sekejap-sekejap je. Okey. Mengubah tajuk dia, mengubah ciptaan. Sebelum kita baca tu, saya nak bawa pelajar-pelajar ni melihat dunia luar. Okey ya. Nampak ke slide PowerPoint tu saya? Nampak Ustaz, nampak. Okey. Ini saya nak tanya soalan pertama kan. Maksudnya apakah definisi cantik? Okey, ni kenal tak siapa ni pelakon ni? Tak kenal. Oh, tak kenal? Tak kenal? Oh, tak apa, kalau tak kenal saya kenalkanlah. Ni Mat Tom Dan. Cruise. Tom Cruise. Okey. Belah kanan ni, yang belah kanan dia tu, itu muka dia sekarang. Dah tua dah lah. Kan? Lepas tu tengok belah kiri tu, muka dia muda. Kamu rasa antara dua-dua tu mana handsome lagi? Muda. Kiri. Okey, siapa yang kata belah kanan dia tu handsome, angkat tangan. Okey. Siapa rasa belah kiri dia handsome, angkat tangan. Ada yang nak raise hand kan. Okey tak? Maksud kat sini saya nak bagi tahu kita punya masing-masing ada pandangan masing-masing. Ada yang kata belah kanan tu cantik, ada yang kata belah kiri tu handsome. Jadi tafsiran manusia ni berbeza-beza. Okey, kita pergi gambar yang kedua. Kenal tak ni? Kenal Muhammad Ali. Okey, siapa rasa dia handsome, angkat tangan. Saya. Angkat tangan dia. Siapa rasa dia tak handsome, angkat tangan. Saya. Jadi tafsiran berbeza-beza betul tak? Ada yang kata dia handsome, ada yang kata tak handsome. Mungkin yang sekulit yang dia nampak Muhammad Ali ni handsome. Jadi itu tafsiran manusia. Betul? Kita pergi lanjutnya gambar yang seterusnya. Okey. Kenal ni? Orang Palestin. Kenal. Kenal. Cerita apa ni? Lagi. Pelajaran Jahan. Okey, tak tahu cerita dia Okey, tak apa. Okey, siapa rasa dia comel, angkat tangan. Angkat tangan ya. Saya Ustaz. Saya. Okey, siapa rasa dia tak comel, angkat tangan. Okey, siapa rasa tak comel, angkat tangan. Okey, ada yang angkat tangan kata comel, ada yang angkat tangan tak kata comel. Jadi semuanya tafsiran kita mata berbeza-beza, betul? Betul Ustaz.
Ya, itu fitrah manusia. Saya lihat dia comel, awak lihat tak comel. Nah, itu fitrah. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, kenal ni? Kenal yang baju Oh, biru. Ustaz. Biru tu kena. Okey. Ni dekat UAE saya tunjuk okey. Dia ada 3 gambar yang pakai kopiah tu daripada Somalia, kan? Yang depan sekali tu daripada Indonesia. Okey, kita mula daripada yang depan tu lah. Siapa rasa yang depan tu handsome? Angkat tangan. Saya. Angkat tangan yang tu, yang raise hand tu. Nah, sikit. Okey. 1, 2, 3. Okay. Siapa rasa yang pakai kopiah? Ustaz. Ya. Ya. Saya rasa yang baju biru tu handsome Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih . Okey, kita tengok yang itu. Siapa rasa yang pakai kopiah tu handsome? Angkat tangan. Okey. Siapa yang rasa yang angkat peace tu handsome? Angkat tangan. Okey, tak apalah. Yang penting saya nak bagi tahu Saya. setiap manusia ni dia pandangan mata berbeza-beza, betul. Ada yang kata kawan saya tu handsome, nama dia Abdul Hamid yang daripada Somalia tu. Yang seorang lagi Syauki daripada Indonesia, ada yang kata dia handsome. Saya daripada Malaysia, kan. Kita kawan semua ni kat masjid UAE. Jadi kita kawan semua. Kita berbeza rupa, kita berbeza budaya, kita berbeza fikiran. Tapi kita tak pernah kata kamu tak handsome. Tapi mata manusia ni semuanya cantik. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan. Sesungguhnya Allah jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Itu dalam asas dalam perkara kita ni, iaitu kita nak mengubah ciptaan Tuhan tu, kita kena tengok diri kita ni. Aku rasa, contoh baju biru tu kan, saya rasa tengok kawan saya Syauki ni handsome, saya nak berdoh muka saya ni jadi macam Syauki. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh Ustaz. Tak boleh. Tak bersyukur. Ya, contoh Syauki pula, dia tengok siapa nama kawan saya Amir ni tinggi, dia pun buat undahan nak jadi tinggi. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Dia pendiri tu dia tambah kaki ke, contohlah kalau makan vitamin tu tak ada masalah. Jadi benda tu nak berubah. Dia nak mengubah ciptaan, ini yang akan dibincang dalam tajuk kita, iaitu mengubah ciptaan Tuhan. Okey, jelas Jelas tak? Jelas. Ini tajuk kita yang kita akan bincang pada petang ni, insya-Allah. Tak lama pun pada belajar yang dirahmati Allah SWT. Kita bincang-bincang, ada persoalan kita boleh berbincang. Okey, kita buka kita punya perbincangan. Mana saya punya ni nota ni. Okey. Saya panggil orang pelajar daripada bawah pula, nama daripada bawah. Tadi nama daripada bawah sekali Amin. Okey, Amin, iqra. Baca tu yang kanan sekali, hasil kajian tu. Hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran. Nombor 1, menyatakan tuntutan hukum berdasarkan hadis. Nombor 2, menyatakan maksud mengubah ciptaan Allah SWT dalam hadis tersebut. Nombor 3, menjelaskan kaedah istinbat hukum berdasarkan lafaz la'ana. Yang keempat, menghuraikan perbuatan yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah SWT. Nombor 5, menilai kepentingan meninggalkan larangan dalam hadis. Nombor 6, menjana idea atau usaha yang perlu dilakukan untuk menghindari perbuatan mengubah ciptaan Allah SWT. Ya, mudah-mudahan, terima kasih Aminah, mudah-mudahan kita dapat manfaat apa yang hasil daripada tajuk ini, insya-Allah. Okey. Saya minta seterusnya siapa dia belum Farhan Danish. Okey, boleh baca tu? Farhan Danish, boleh? Farhan Danish ada? Farhan Danish ada? Tadi Farhan ada. Mana pergi Farhan? Farhan? Boleh baca? Farhan boleh baca? Nampak? Line slow. Banyak slow, kita bagi kawan kita yang lain. Syakir boleh baca?
Syakir tak ada. Syakir dah masuk belum? Oh belum lagi. Siti. Siti boleh tolong baca? Boleh Ustaz? Ya, baca. Baca. Kalam baginda. Kalam baginda. Hmm. Ini Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. la'anallahu al-washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallahi ta'ala malila al'anu man la'ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. wa fi kitabillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sallallahu Alaihi wasallam. Allah melaknat perempuan yang membuat tatu dan meminta dibuat tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah saya tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kan disebut di dalam Al-Quran apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. terimalah dan apa sahaja yang dilarangannya maka jauhilah. Riwayat Ya. Al-Bukhari. Ya, terima kasih. Okey, pertama sebelum kita pergi terperinci dulu, Al-Quran sebut wa ma ataakumur rasul faquzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Okey, ayat ni penting para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Ayat Quran ini menjadi panduan bahawa sunnah Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. mesti diikuti. Kita mesti ikut apa yang Rasulullah SAW suruh, kita kena ikut. Al-Quran hadis kita mesti ikut. Boleh Okey. Jadi kita tengok yang ni. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey. Okey, yang pertama Nabi sebut dalam hadis tu al-washimatu wal mustawshimat. Okey. Okey, al-washimat ni buat tatu. Al-washimat, perkataan al-washimat maksudnya membuat tatu. Okey Al-washimat maksudnya membuat tatu. Okey, nampak ke slide tu? Nampak Ustaz. Nampak. Okey, al-washimat maksudnya membuat tatu. Kalau al-mustawshimat kita minta orang buat tatu. Okey Okey. Jadi contoh yang ada kat situ, tengok contoh dia ada situ, tengok. Al-washimat. Maksudnya kita buat tatu kat tangan ke, kat kepala ke, dekat dada ke, dekat belakang kita ke, dekat dubur ke, kat kaki ke, semua tu satu dosa. Okey. Yang kedua, kita minta orang tu pula, kamu tolong buat tatu. Orang yang buat tatu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ingat al-washimat dia orang yang buat tatu. Al-washimat apa ni yang kena tatu tu, wal mustawshimat kita minta orang yang dibuat tatu. Maksudnya pembuat tatu tu pun kena dilaknat. Okey, jelas Tadi tak kisah dia letak tatu jenis apa ke, macam tu dikira. Maksud tatu ni macam mana? Tatu ni saya tak ada pengalaman dah. Tapi kalau pelajar boleh tengok video macam mana dia buat tatu, dia masuk dalam daging ni, dia macam dia guna darah, bukan darah, apa namanya, api.
Dia akan masuk dalam badan kita, tong tangan lah. Bakar, dia buat warna, dia ukir. Macam tu. Dia macam dia mengubah lah. Benda ni kekal. Tattoo ni jadi kekal. Kalau kita macam budak-budak dulu kita stiker tampal makan apa mami tu, tak adalah masalah lagi. Sebab dia tak kekal. Tapi makruh. Cuma ni kekal, dia berubah ciptaan tu. Tangan kita bersih macam ni kan. Tapi kita nampak benda-benda tu. Tu dia panggil membuat tattoo. Benda ni yang dilarang. Jelas tak jelas? Jelas. Okey. Kita tengok golongan yang dilaknat yang kedua. Okey. Al-mutanammisat. Al-mutanammisat iaitu mencukur alis. Alis tu ni bulu kening ni. Bulu kening kan. Macam tu kan. Okey. Ini saya tak pasti ni gambar perempuan lah saya ambil. Kadang-kadang saya tengok benda ni, nanti saya akan cerita lah. Maksudnya dia punya bulu mata dia macam tu. Lepas tu dia nak bagi straight lah. Lepas tu kadang-kadang kita tengok. Lepas tu bulu mata ni dia tak semestinya lurus kan. Adalah terlebih-lebih tu kan. Macam ni lah. Tapi dia cukur bagi lurus tu. Macam nak gambar tu lah. Tu dia mencukur alis. Dia boleh cukur bulu mata tu. Alis tu. Bulu mata pula. Alis ni. Ni lah. Kalau bulu mata sini. Alis tu dia pun dikira haram. Okey ya. Dikira haram ni. Dia panggil al-mutanammisat. Okey, kita pergi golongan yang ketiga. Buat line kening Ustaz? Sekali lagi? Line dekat kening. Ya, sama. Kalau buat line kat kening tu, kening. Kening, bulu kening. Okey, buat macam kita tengok ada orang panggil pemain bola, dia buat kening-kening kan. Itu sebabnya ulama'-ulama' pun mengatakan itu pun salah satu bentuk al-mutanammisat. Dia sengaja potong. Bulu kening dia buat line dua. Lain lah kalau terbakar. Tu lain lah, ni saja buat. Konon-konon fashion. Itu dia panggil dalam golongan al-mutanammisat. Boleh? Ustaz, satu lagi. Ya. Yang cukur alis ni, al-mutanammisat ni. Ya. Yang minta buat dengan yang pembuat sama kan dapat nak yes. juga. Ya, sama juga. Ya. Sama juga. Cuma dekat sini, ni kena ambil perhatian. Cuma dalam hal ni al-mutanammisat, ulama' berbeza pendapat lah. Sebab kalau lihat hadis tadi al-mustawshimat dia berbeza sikit. Jadi dia secara jelas dah sebut orang yang membuat tattoo tu kena juga. Tapi dalam hadis ni tak sebut secara jelas sama ada orang yang buat alis tu pun dikenakan. Cuma ni berbeza pendapat lah. Ada setengah kata perlu, ada setengah kata tak termasuk. Sebab dia tak sebut secara jelas. Nabi tak sebut secara jelas. Tapi yang hadis yang pertama tadi, tattoo tu kena, dua-dua kena. Itu memang dah sepakat ulama', itu memang kena. Cuma dekat sini yang buat tattoo tu boleh kata 50-50 lah. Okey? Terima kasih Ustaz. Okey. Wallahualam. Kita pergi seterusnya. Okey. Ini golongan seterusnya al-mutafallijatu lil husni. Ataupun dia menjarangkan gigi ataupun dia menjarakkan gigi. Macam tu lah. Sayang gigi dia tu nak awak sebelum. Lepas tu dia jadikan gigi dia terus macam tu. Ini pun dia untuk kecantikan. Sebab tu ada yang panggil, ada ulama' berbeza pendapat yang pakai braces tu. Boleh tak boleh? Itu pun tengok keadaan. Bukan hanya untuk kecantikan. Kalau alasan dia gusi dia berdarah, alasan dia kerana dia nak cakap susah, itu pun ada kriteria tertentu. Tapi sebab-sebab untuk kecantikan dia baik al-mutafallijatu lil husni tanpa sebab. Itu tak boleh lah. Contoh saya ada gigi dia patah kan. Contoh saya gigi saya patah kan. Nampak tu setengah tu. Jadi ada ulama ada kalau kita nak buat rawatan, nak sambung gigi dia panggil crown pun boleh. Tapi kalau sebab susah gigi saya bernanah misal kata, itu pun kita tengok ada antara sebab-sebab tertentu. Tapi gigi dia macam ni, lepas tu dia rapatkan sebab ya orang selalu kutuk saya lah. Itu pun susah nak untuk dipakai braces. Tapi benda ni panjanglah cerita dia. Ada setengah kata boleh, tapi secara umumnya untuk menjarakkan gigi pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada soalan?
Saya Ustaz. Ya. Kalau kita nak buat braces kan, alasan kita sebab gigi macam contohlah kalau gigi dia tu banyak berlapis. Macam mana tu? Boleh ke? Okey, terima kasih. Itu saya kata betul tadi. Kalau dia ikut situasi. Kalau saya baca dekat mufti punya wilayah sebut, ada beberapa kriteria. Maksudnya dia punya tahap tu dah sampai teruk sangat. Maksud kalau gigi jongang misalnya kata pun tak digalakkan sebenarnya. Melainkan kalau dah gigi jongang tu sampai boleh gigi tu sampai luka. Kalau makan sampai boleh bernanah. Kalau cakap tu nak sebut, kalau contohlah nak sebut jadi ba, itu boleh. Tapi kalau gigi berlapis, kalau tak ada kuman, tak ada mudarat. Kalau dia gigi berlapis je, tak ada mudarat, tak sakit apa-apa pun, tak perlu buat. Tapi kalau dia sakit, jadi ada sebab-sebab yang mudarat, itu boleh lagi. Cuma dia tengok kritikal tak kritikal. Tapi dia tak ada masalah, gigi dia okey, tak ada masalah. Cuma gitu dia gigi lapis, 2-3 lapis. Tapi tak ada masalah, tak sakit apa-apa pun, tak perlu buat. Tak perlu buat lah. Saya lebih setuju pendapat kalau tak ada masalah apa-apa kat gigi dia, tak perlu buat. Tak perlu pakai. Macam tu. Wallahualam. Ada soalan lain? Tak ada. Okey, seterusnya kita pergi. Okey. Ini ada seterusnya. Saya panjangkan sekejap. Okey, rabtu ataupun au tatwilu asy-syi'ri. Dia menyambung ataupun mengikat rambut. Okey, ini contoh rambut dia lurus macam ni. Dia ikat. Ini ikat tanam. Diikat tanam, bukan pakai rambut palsu. Rambut palsu ni dia dah sambung dalam bab makruh, boleh dibincangkan lagi. Tapi dia contoh dia botak, lepas tu dia botak memang tak ada rambut, dia pergi tanam rambut. Itu pun ada, kita tengok macam apa, dulu ada Yunam hair care misal kata kan, tanam rambut jadi boleh ada rambut. Di situ berbeza pendapat. Tapi ikut kebanyakan ulama tak boleh buat. Tak boleh buat, tak ada sebab apa. Kepala tak sakit apa pun, dia pun nak buat. Kodoh-kodoh nak nampak handsome macam Roshamno, Fatah Amin misal kata kan. Ya, Fatah Amin rambut dia ke tepi, saya nak buat rambut dia macam tu lah. Tak boleh begitu. Tapi kalau ada isu-isu tertentu, boleh. Itu pun kita tengok maslahah dia, mudarat dia macam mana. Contoh, kalau lelaki tu tak ada rambut, dia bila tak ada rambut, kepala dia jadi pening, migraine lah, apa-apa semua. Itu mungkin ada dimaafkan. Tapi dia okey normal, botak pun normal. Tapi dia saja nak rambut panjang, nak nampak macam Fatah Amin, nak nampak macam Roshamno. Tak boleh lah gitu. Boleh? Ustaz, boleh? Boleh. Katakanlah macam rambut tadi yang Ustaz cakap tadi. Katakanlah dia dianggapkan sebagai aib bagi dia. Jadi diharuskan untuk dia. Aib tu macam mana? Maknanya dia malu dengan penampilan dia macam tu. Dia tak ada keyakinan diri dia. Okey, ini dia panggil dia panggil apa, saya lupa istilah Arab tu. Benda ni dia jadi satu penyakit lah. Orang panggil apa dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, self esteem. Keyakinan diri dia lemah. Sebab tu kalau sampai satu tahap, misal kata orang dia kritik dia, orang kutuk dia, orang maki dia sebabkan muka dia macam-macam ni, sebenarnya tak boleh. Cuma wallahualam, nak sampai tahap psikologi ke, boleh mental ke, kerana benda ni diperharusi ya. Kalau kita nak tengok bahasa ni kena apa, misal katalah aib tu macam mana. Kalau sekadar dia kena kutuk, kita tak boleh diri kita kena mendidik masyarakat yang menghina. Itu kalau dia kena sabar lah tu. Dalam hal ni kita kena didik diri kita supaya macam ada pelajar sebut, kena bersyukur. Sebab tu saya sebut ayat Quran tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita ni sebaik-baik kejadian. Kita rasa dia tak comel, tapi mak ayah tengok anak dia comel. Gitu. Itu dia kena terima seadanya, kena redha seadanya. Ini yang sebab nanti kita tengok antara punca-punca dia, sebab dia tak rasa diri dia cantik. Ada rasa orang hina dia mudah rasa rendah diri. Jadi dia mula buat macam Nabi orang cantik. Kalau kita baca macam kat Korea kan, tak nak semua. Ada artis dia buat pembedahan plastik untuk kecantikan. Perlu ke? Lepas tu bila buat pembedahan sampai nak bunuh diri, perlu ke? Ini persoalan yang perlu kita tengok. Dia tak boleh, saya lebih cenderung sejauh mana pun dia dikritik, dihina, kita tak boleh nak
mengubah ciptaan tu juga. Orang kata mata dia sepet, jadi kamu buat mata bulat macam tu. Bagi dia cantik, tapi dia telah mengubah ciptaan Tuhan. Sebab Allah dah sebut inilah sebab baik kecantikan. Kalau ada orang tu sumbing, semua panggil kan, boleh ke? Tapi itulah kecantikan daripada Allah SWT. Sebab tu masalah ini saya nak beritahu kepada pelajar, masalah dia bukan individu, bukan yang penyakit tu orang, masyarakat. Kita kena didik masyarakat. Kamu jangan kutuk orang ni, jangan hina orang. Orang tu yang berdapat dosa. Itu sebaiknya lah. Okey, boleh? Wallahualam. Okey. Tapi kalau dia kebakaran, itu nanti kita akan tengoklah apa yang boleh isu-isu mengubah ciptaan yang dibenarkan. Okey, boleh? Ada soalan lain? Tak ada. Ya, setakat ni kalau Presiden saya melihat isu tu tak munasabah, tak berapa logik. Itulah wallahu alam. Okey. Okey, kita pergi lanjutnya. Ya saya. Kalau yang jenis luruskan rambut tu, yang rebonding tu. Sekali lagi. Yang luruskan rambut. Macam rambut dia kerincing, lepas tu dia luruskan. Pergi salon dia luruskan. Itu pun sama. Tadi kalau masuk apa nama tadi Robotu Syi'ri diri ataupun tatwil pun dia rambut dia kerinting. Kalau setakat pakai minyak rambut tu okey lagi lah. Ini sampai buat pembedahan pun dia dah hampir kepada mengubah ciptaan. Setakat kamu kita kemas, kita sikat, okey lagi lah. Kalau kita pakai minyak rambut tu okey lagi lah. Ini dia sampai tahap dia, kalau kita pergi satu perubatan yang saya baca tu, dekat kepala kita dia tanam benih. Macam tu. Sebenarnya kamu kita kalau kerinting, jangan kerinting macam tu lah. Melainkan kau pakai minyak rambut dia okey lagi. Ini dia buat satu pembedahan yang boleh mengubah ciptaan asal. Macam tu. Lepas tu kalau orang tu rambut kerinting, dia kerinting lah. Dia lurus macam mana pun, kerinting lah. Tapi kalau kita dia rambut macam ni, dia memang lurus lah. Sebab tu kalau saya tengok macam lah, kalau Melayu ni dia panggil perempuan dia rambut ikal mayang. Okey Tapi bila tengok macam barat, Asia dan sebagainya, mereka nak perempuan dia orang nak buat ikan mayang. Lepas tu rambut dia orang buat gulung-gulung, buat macam ikan mayang. Sebenarnya itu pun taklah sampai sangat, tapi hampir lah. Semua saya tak katalah dia sampai mengubah ciptaan lah, tapi tak sampai situ lah, tak sampai situ. Dia yang tadi maksudnya dia itu panggil rawatan. Rambut tu tak ada masalah lagi. Rambut kita berkutu apa semua tu rawatan. Tapi dia maksudnya dia menyamur rambut, dia tanah rambut dia kerinting, dia tak ada rambut, dia buang rambut. Macam tu. Lepas tu rambut dia atas dia sikit macam kerinting, bawah dia jadi lurus. Itu yang dia sampai Robotu Syi'ri ataupun Tatwil Syi'ri. Okey. Itu yang saya tahu lah. Wallahu a'lam. Okey, boleh? Ada soalan lain? Boleh? Ya. Kalau macam rebonding pun sama juga. Rebonding tu dia okey, rebonding tu tadi dia okey, rebonding pun sama juga. Nak kata dia saya pun tak pasti rebonding tu, nanti saya tengok balik. Sama ada dia rebonding tu dia mengubah macam mana dalam kulit kepala dia tu. Kalau dia setakat luaran je macam kita cuci muka, bersih jerawat, itu normal lagi lah. Ini kalau dia berubah tu, saya tak pasti, nanti saya akan tengok tentang rebonding. Sama ada dia berubah tu daripada kulit tu macam mana. Itu maksud dia. Kita akan tengok, nanti kita akan saya akan baca balik lah pendapat wilayah mufti-mufti yang lain insyaAllah. Okey, nanti saya simpan soalan ni Okey, ada soalan lain? Kalau apa ni, tanam jambang tu Ustaz? Okey, tanam jambang pun okey. Tanam jambang ni pun sama sebenarnya. Cuma dalam hal ini macam kita ni tak ada jambang. Saya kata ada setengah Melayu ni dia memang tak ada jambang. Kita keperluan tu pun cuma dalam hadis ni tak disebut tanam jambang. Janggut saya kata tak disebut. Itu pun ulama kata benda yang tak ada kita terimalah. Cuma dia hampir kepada mengubah, tapi tak sampailah golongan laknat. Macam itulah. Dia hampir kepada mengubah ciptaan, cuma wallahu alam saya akan tengok balik lah. Saya tak boleh jawab lagi. Boleh? Okey, baik Ustaz.
Okay, terima kasih. Ada soalan lain? Nanti saya tulis dulu. Jambang. Okay. Ada soalan lain? Boleh? Okay. Okay, tak ada. Kita pergi lanjutannya. Saya minta Siti Reza. Reza, Iqra. Ya, yang mana Ustaz? Ni, tuntutan. Bismillah. Tuntutan hukum berdasarkan hadis. Hadis ini menjelaskan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dilarang dan mendapat laknat serta kemurkaannya. Perbuatan yang dicegah adalah seperti melukis tatu dan mencukur alis, mencarangkan gigi untuk kecantikan dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, termasuklah melakukan pemindahan plastik supaya kelihatan cantik, menukar jantina, membesarkan payudara dan juga menyambung rambut. Larangan tegas sahaja menjaga kemaslahatan umat Islam, tetapi memelihara diri daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Islam. Larangan yang keras bukan menjaga maqasid syariah, tetapi memelihara diri pada berhias secara berlebihan. Larangan ini juga menuntut umat Islam kepada hukum pengharaman pembasuhan kerana perbuatan ini berpunca daripada syaitan yang mendorong manusia ke arah perbuatan negatif seperti yang terdapat dalam hadis. Okey. Okey, terima kasih Reza. Okey, ini antara perkara-perkara yang dibincangkan di atas. Cuma tadi kita nampak ada tadi menyamur rambut. Okey, menukar jantina, nanti kita akan tengok dia membesarkan payudara. Ini pun benda-benda dia dalam hadis ni tak ada. Okey, sudah sebut tadi ya. Benda macam tadi jambang, macam rebonding, dalam hadis ni tak ada. Bila tak ada ni ulama dia akan berijtihad. Bila berijtihad dia akan keluar pendapat yang pelbagai ya. Okey, pendapat pelbagai tu macam tadi ya. Sama ada boleh, tidak boleh, macam tu. Adapun dia ada ikut keadaan. Sebab tu nanti kita akan jumpa hal ni bila kau masuk dalam bidang syariah, bidang fiqh dia panggil perbezaan ikhtilaf mazahib. Macam tu, dia perbezaan mazhab. Jadi benda tu tak akan nampak. Ada ulama A kata boleh sebab dalam hadis ni tak sebut. Ada ulama kata tak boleh sebab hadis ni nampak hampir mengubah ciptaan. Nanti ke situ kita akan tengok. Sebab tu ada setengah kata boleh, ada setengah kata tak boleh. Nanti kita akan tengok benda ni kat sini tak ada lah. Nanti bila kamu masuk dalam ijazah, kamu akan jumpalah benda ni. Tapi tak apa, insyaAllah minggu depan saya akan masuklah isu jambang, rebonding dan sebagainya. Saya akan buat satu contoh lah. Satu contoh macam mana kita nak ambil satu dalam hadis yang tak ada hukum ni, tapi kita boleh mengaplikasikan benda ni. Kita akan tengok nanti insyaAllah. Okey. Okey. Seterusnya. Okey. Saya minta Pak Reza. Hanan boleh baca? Ada mikrofon ya? Ada Ustaz. Boleh Hanan? Iqra'i. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal udillannahum wa maniyannahum wa la'amrannahum fala yubtikunna adana al-an'ami wa la'amrannahum fala yughayirunna khalaqallah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyyan min dunillahi dan aku pasti akan sesatkan mereka dan aku akan bangkitkan angan-angan kosong pada mereka serta aku akan suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternakan dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah menderita kerugian yang banyak. Okey, terima kasih. Ya, surah Nisa. Okey. Terima kasih Hanan. Okey. Ayat ni ini perlu ajar keringat. Ini dalil yang kuat. Dalil yang kuat kalau dia ambil secara literal, segala benda merubah ciptaan Tuhan haram. Sebab ini dia mengikut dorongan hasutan syaitan.
Ini kalau ikut ulama yang paling syadid. Kalau syadid ni apa saja kamu ubah ciptaan Tuhan, haram. Macam tu. Itu dia panggil Allah sebut falyughayyirunna khalaqallah. Dia ni tukar ubah ciptaan Allah. Ini kalau ulama tu syadid, dia memang segala bentuk berubah ciptaan Tuhan haram hukumnya. Itu ada, nanti kita akan dah. Nanti minggu depan insya-Allah saya akan tunjuk macam mana kita nak ambil dipanggil dalam usul fiqh dipanggil qiyas. Macam mana kita nak ambil satu hadis dan tak ada hadis, macam mana kita nak relatekan benda-benda ni. Benda ni banyak benda ni banyak. Contohnya bank, macam mana tengok tak ada isu bank ni. Macam mana? Boleh tak boleh dulu ada bank. Contohnya dulu orang pakai dinar emas. Sekarang orang pakai wang kertas. Kita akan tengok macam mana ulama, tapi benda ni panjang lah. Benda ni panjang, kalau nak tengok bila kau masuk dalam bidang usul fiqh, bidang fiqh, kau akan jumpa benda-benda macam ni. Tapi kalau untuk asas sekarang ni, kita anggap ubah ciptaan Tuhan dikira haram. Okey, sebab tu dalam sini tengok antara yang paling penting kalau dekat binatang pun kita tak boleh buat. Ni Allah sebut falyubattikunna azanal an'am. Kita ambil telinga binatang tu, kita potong, dia hidup kita buat perhiasan pun dah haram. Apatah lagi kalau kita mengubah ciptaan manusia. Itu nak beritahu betapa dahsyatnya. Kalau siapa buat ini, dia dah mengikut hasutan dan syaitan. Sebab tu dalam hadis yang lain yang saya sempat baca, dia ni kalau dia dah sampai ni dalam hadis ni, tafsir At-Tabari, dia sebut dalam ayat mu ada menceritakan tentang syirik. Maksudnya dia dah mengubah, dia dah menyekutukan bahawa dia dah mengikut syaitan. Ini sampai satu pendapat yang agak keras, menceritakan tentang barang siapa yang mengubah ciptaan Tuhan setelah dia ikut syaitan, dia tak nak ikut Tuhan. Ini satu antara pendapat yang keras lah. Tapi apapun, benda ni perlu ada perbincangan yang lebih luas lah. Lebih luas. Semua bukan maksudnya mengubah ciptaan tu tak boleh. Ada isu-isu yang tertentu. Okey Okey. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, maksud kita minta lepas Hanan, Adira boleh baca? Iqra'i? Boleh? Boleh Ustaz. Ya. Maksud mengubah ciptaan Allah SWT dalam hadis. Mengubah ciptaan Allah SWT ialah mengubah suai anggota badan daripada kejadian asal. Dalam hadis telah disebutkan beberapa perbuatan tersebut. Antaranya ialah pertama, al-washmu atau al-washru, iaitu membuat lukisan dengan mencacah pada mana-mana bahagian badan. Kedua, an-namsu, iaitu mencukur atau mencabut alis. Ketiga, at-tafalluj, iaitu perbuatan menjarangkan atau mengasah gigi. Okey, terima kasih. Okey, ini makna yang tadi lah. Perkataan tadi al-washmu, al-washru. Kena ingatlah istilah-istilah ni. An-namsu, an-nabsu, at-tafalluju. Ini semua adalah maksud daripada hadis tadi, benda yang sama. Cuma tadi dia banyak al-washimatu wal mutanammisatu wal mutafallijatu. Okey, tadi saya nak ceritakan nanti para pelajar bila belajar hadis, kat situ tadi dia bentuk dalam perempuan yang mengubah perempuan. Nanti kalau pelajar lagi akan belajar yang Ustaz Luqman, iaitu bab muzakkar dan muannas. Mana muzakkar, mana lelaki, mana muannas, mana perempuan. Jadi para pelajar akan jumpa benda ni. Cuma saya ringkaskan dalam hadis ni, Nabi sebut hadis ni kan, Nabi sebut ini semua lafaz-lafaz dalam bentuk muannas, bentuk perempuan. Okey adakah bermakna untuk perempuan saja dilaknat? Tak. Dia untuk lelaki juga. Cuma budaya dahulu, kita baca asbabul wurud, maksudnya budaya dahulu yang kebanyakannya yang buat pada zaman Nabi itu adalah perempuan. Okey. Cuma di zaman kita ni laki pun buat. Ada laki buat tatu, perempuan buat tatu, laki cukur kening, laki ubah jadi hidung pendek, dia buat hidung mancung, ada macam-macam. Jadi itu yang berlakulah. Jadi maksudnya hadis ni kalau belajar nantilah, belajar dia yang Ustaz Luqman, muzakkar dan muannas, semua saya nak beritahu lafaz ini
kalimat ini semuanya muannas tapi bukan bermaksud perempuan saja, iaitu dia akan ikut konteks keadaan semasa. Lelaki pun sama, dia akan termasuk golongan yang dilaknat Allah dan juga laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang jelas lah. Saya harap benda itu jelaslah. Okey. Okey, terima kasih. Itu bagi yang seterusnya. Siapa belum baca? Ain ada? Ain? Oh, Ain sorry. Ain ada. Ain ada? Ain demam ni kan? Tak sihat kan? Tak, dia tak sihat lagi Ustaz. Syukri sikit, sorry. Saya ingat. Syukri boleh baca? Syukri boleh baca? Mana Ustaz? Ni, kaedah istinbat hukum. Ustaz boleh zoom sikit tak? Oh, tak, sorry. Okey. Nampak? Okey. Kaedah istinbat hukum. Ulama mengistinbat ulama mengistinbatkan hukum berdasarkan lafaz la'anallah yang bermaksud Allah SWT melaknat mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Semua perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT menunjukkan haram. Oleh itu, haram membuat tatu dan yang meminta dibuatkan tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan. Okey, terima kasih. Okey. Okey, para baca, ini pentinglah. Para baca, tengok dekat hadis ni, saya pernah terang dulu apa makna istinbat hukum. Istinbat hukum ni maksud mengeluarkan satu hukum, ada kaedah, ada peraturan dan ada cara dan ada natijah dia. Itu makna istinbat hukum. Itu dia mengeluarkan satu hukum. Jadi berdasarkan hadis tadi, ulama cari mana perkataan yang istinbat hukum. Al-washimat ke, al-mutanammisat ke, al-mutafallijat ke, itu para ulama cari. Jadi dia nampak perkataan la'ana. La'ana tu maksudnya melaknat. Jadi poin pertama tersebut, perkataan di sini maksudnya la'ana, bila pelajar tulis la'ana, jelas. Bagi makna melaknat, Allah melaknat perbuatan tersebut. Jadi apa perbuatan yang laknat menunjukkan sesuatu yang haram. Jadi haram membuat tatu, haram dibuat tatu. Jadi kita nampak ada 4 perkara ni mesti jelas dalam kaedah istinbat hukum. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Ada soalan? Ustaz, yang wal mustawshimat ni orang yang pembuat Ustaz? Ya. Kita mustawshimat orang yang orang yang meminta buat tatu lah. Sekejap, kita pergi kat sini. Dia macam ni. Okay, al-washimat. Okay, macam ni lah. Okay, contohlah. Macam ni saya contoh. Okay, contohlah. Contohlah. Okay, Amin ni perempuan yang buat tatu. Gila Amin kena tatu. Lepas tu Amin minta kepada Syukri. Syukri tu kita minta dia buat tatu untuk kita. Dia ada dua lah. Maksudnya kita buat sendiri ataupun kita buat tatu, kita lah. Kita panggil al-washimat, dia panggil pelaku. Fa'in. Okey. Dia panggil Ustaz. Ya. Kiranya orang yang sendiri buat dengan menolong orang lain buat, dua-dua tu memang dilaknat lah. Ya, betul. Okey, sebab kenapa Nabi sebut dua benda ni? Nanti dia akan kata, aku tak buat pun, ini orang lain yang buat. Saya tak buat pun, orang lain yang tolong buat. Jadi saya tak salah pun. Dia memang nak, tapi dia minta orang lain buat. Macam tu. Tapi dia tu petatu jugalah. Tapi kalau dia kata saya yang buat tatu, jadi jelas. Tapi kalau nanti contoh dia nak buat tatu kat diri dia. Contoh perkataan al-mustawshimat tu tak ada. Contoh Nabi sebut la'anallahu wal washimat wal mutanammisat. Jadi hukum ni seorang je yang kena. Maksudnya kalau si A tadi dia buat tatu, ya
Kalau aku buat tattoo ni Allah laknat, jadi aku minta tolong orang lain lah. Jadi dua-dua ni kena ada. Itu maksud dia al-washimat, dia panggil dalam bahasa Arab ismul fa'il. Dia panggil pelaku. Okey. Al-mustawshimat ni kita minta orang tu berbuat sesuatu. Okey. Okey, jelas? Solat jelas ha? Boleh? InsyaAllah. Okey. Tadi berdasarkan hadis tadi tengok, ulama pun cari apa perkataan dia jumpa perkataan la'ana, macam tu, la'ana, la'anallah, macam tu. Adapun la'anan Nabi pun boleh, tak ada masalah. Boleh diterima lah. Okey, lagi 5 minit sebelum kita habis ni saya ambil sikit-sikit lah. Kita tak panjang-panjang pun. Kita sikit-sikit je, ni pun kita dah terang. Kita dah terang, Ibn Umar. Sekejap. Okey. Saya betul ingat. Ni hadis tadi ya. Dia ada hadis yang lain. Okey, saya minta ni buat saya betul ingat ada kat sini ya. Kita minta dari Syukri. Syahir boleh baca Syahir? Syahir dah masuk belum? Syahir Haikal ada? Syahir lain slow dia cakap dia. Oh lain slow, okey sorry. Amirul ada? Dah masuk belum? Amirul belum masuk. Aiman boleh baca? Aiman? Hai Aiman. Ustaz, saya baca Ustaz. Okey boleh baca. Baca hadis tu. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh Ustaz? Terus. Sallallahu alaihi wasallam. La'anal wasilata wal mustawsilata wal washimat wal washirat wal washirat wal mustawshirah. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung dan yang meminta disambung rambutnya, perempuan yang membuat tatu, yang mengasah gigi dan yang meminta diasah giginya. Okey. Muttafaqun alaih. Maksud muttafaqun alaih siapa tahu? Siapa tahu maksud muttafaqun alaih? Jadi sahih Ustaz. Hampir tepat. Ada jawapan lain? Siapa tahu maksud muttafaqun alaih? Banyak pendapat. Ada jawapan lain? Boleh cuba muttafaqun alaih? Siapa kalau pasal ustaz ceramah-ceramah dekat surau ke kat masjid je, hadis ini muttafaqun alaih. Apa makna muttafaqun alaih? Siapa boleh agak lagi? Hadis sahih tu betul dah? Okey, saya ringkas lah. Muttafaqun alaih ni maksudnya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey Muttafaqun alaih dia dua hadis saja. Kita banyak kita hadis, nanti pelajar akan belajar Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Daud, tak ada 6 sunan, ada banyak kita hadis. Tapi bila sebut muttafaqun alaih, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dua kitab ni saja, dua penulis ni saja, tak ada orang lain masuk. Okey. Jadi hadis ni tak apa, dia sambungan tadilah. Tu kalau nak baca hadis, saya terlupa tadi. Okey, hadis ni dia menyambung tadi, maksudnya bukan hanya tatu, jadi orang ni pun sama. Tak kisahlah dia sambung tatu, dia minta orang tatu pun dia kira sama juga hukum dia laknat juga. Ini dipanggil hadis, dalam bab hadis ni jamul hadis bainal hadisain. Dia panggil maksudnya dia menggabungkan, dia cari hadis tentang tatu, dia gabungkan. Jadi ini lengkap lah. Ni hadis yang kedua lah. Hadis yang kedua. Okey, sikit lagi. Kita habis. Ni saya nak ambil kat sini je. Lepas tu kita boleh rehat atau belajar. Okey. Okey, ni mewarnakan rambut. Okey, saya minta bagi pelajar. Okey, Hakim boleh baca Hakim? Hakim? Ya boleh Ustaz, boleh. Okey Hakim, boleh baca? Mewarnakan rambut.
Saya tengok gambar buku lain Ustaz. Syakir nak baca? Hukum mewarnakan rambut Ustaz. Ya. Hukum mewarnakan rambut menjadi haram apabila menggunakan bahan yang tidak halal atau najis. Meniru orang kafir. Mewarna uban dengan warna hitam. Sebelah dia Ustaz. Ya, baca. Hukum mewarnakan rambut menjadi halal apabila menggunakan inai atau katam ketika berperang untuk mengelirukan musuh. Ya, okey. Terima kasih ya. Okey, ini dia panggil mewarnakan rambut. Kita tengok rambut kita macam mana nak pakai, boleh ke tak boleh. Macam tu. Okey. Jadi isu kat sini ada dua isu. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi yang pertama, kalau dia guna bahan yang tidak halal, najis, tak boleh ya. Tapi kalau dia guna inai atau khatam pun boleh. Khatam ni dia ada sejenis tumbuhan. Saya tak pernah pakai, tapi tumbuhan ni pelajar-pelajar boleh tengok kat mana, nanti Google, saya nak share pun panjang sangat. Dia sejenis tumbuhan. Tumbuhan dia boleh mewarnakan rambut. Macam tu. Dia macam sejenis macam daripada tumbuhan lah. Tumbuhan. Dia boleh mewarnakan rambut. Okey, itu dipanggil khatam. Okey. Jadi nak guna inai boleh, nak guna khatam. Itu yang boleh. Okey. Tetapi tu kalau nak tiru orang kafir tak boleh. Tengok dia pakai apa? Ronaldo warna merah. Kita pun pakai warna merah, tak boleh. Tapi kalau isu yang boleh, kalau dia tengah perang, macam kita tengok orang tengah perang, dia pun pakai nak tutup warna hijau ke dalam apa? Dalam semak tu kan, pakai warna hijau. Itu ada keadaan-keadaan yang dibenarkan. Macam tu. Lepas tu mewarnakan uban dengan warna hitam nanti pada pelajar kan. Dah tua 40, 50. Lepas tu dah berubai. Jadi dia warna yang hitam. Tak boleh ya. Warna hitam tak boleh. Kalau dia warna inai, kalau dia uban kan. Tapi dia warna inai ke perang-perangan boleh. Nak hitamkan tak boleh. Jadi dia kena nampaklah dia ni dia warna lain. Sebab tu kalau pelajar macam kata ada pelajar umur dia 20 tahun, umur 30 dah beruban. Penuh uban kan. Macam nak buat jangan warna hitam, haram Tapi nak warna-warna lain, inai boleh. Nak guna khatam pun boleh. Itu isu dia. Jelas tak jelas? Jelas. Ya. Ustaz. Ya. Kalau isu rambut palsu tu macam mana pula Ustaz? Macam saya sebut tadi, kalau rambut palsu tadi, dia ni kita akan tengok dekat contoh. Kalau lelaki tu rambut palsu, nak jadi perempuan, itu hukumnya dah mutasyabihat bin nisa. Dia menyerupai wanita. Itu hukumnya haram Ada hadis tu di bawah. Sebab tu rambut palsu ni sebenarnya tak boleh sebenarnya. Dia tak ada sebab nak pakai rambut palsu. Dia tak ada keperluan. Melainkan kalau perempuan tu botak, dia pakai rambut palsu tu ada keperluan. Ni tak ada keperluan. Tak ada keperluan, tak perlu pakai. Dia dah jadi mengubah. Tapi tak sampai kepada contohlah lelaki tu dia pakai rambut biasa-biasa je kan, botak. Dia pakai sajalah. Tak sampailah hukum tu laknat. Tak sampai. Tapi kalau sampai dia nak nampak macam muka perempuan, dia pakai rambut dah jadi macam perempuan, itu diharamkan. Sebab dia masuk dalam bab mutasyabihat bin nisa. Jadi itu pun tak boleh. Macam perempuan nak potong rambut sampai pendek macam lelaki pun tak digalakkan. Jadi benda ni tu ada rambut palsu ni. Kalau sampai nak sama dengan jantina tak boleh. Tapi sekadar pakai boleh diterima lagi. Dia pun ada sebab-sebab tertentu lah. Kalau kata tiba rambut dia botak saja pakai pun tak boleh. Macam pakai gigi palsu, boleh lah. Nak makan, ada sebab. Jadi korang palsu ni apa sebab dia? Kita kena tahu sebab dia. Macam tu. Kalau tak ada sebab, benda yang tak munasabah, tak perlu pakai. Macam tu. Dia kata saya nak pakai rambut palsu ni. Nanti nampaklah handsome sikit. Itu dah sampai ada nak mengubah ciptaan. Nak katakan bahawa Allah cipta dia botak, tak handsome ke? Tak cantik ke? Jadi itu kena tengok, perhati baik-baik.
atas sebab apa yang kita nak pakai. Okey. Okey, kita pergi yang hadis yang seterusnya. Kita minta yang terakhir ni, hadis yang terakhir ya. Hafizuddin Zaki, iqra. Okey. Okey, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tajuk dia, lepas tu baca hadis. Nombor 4 tu ya, Ustaz? Ya. Melakukan pengubahsuaian jantina lelaki kepada perempuan dan sebaliknya. Hal ini merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lelaki dan perempuan dengan keistimewaannya yang tersendiri supaya saling melengkapi antara satu sama lain. Maksud lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya ialah lelaki yang meniru gaya orang perempuan, sama ada dari segi pakaian, gaya percakapan dengan suara yang halus atau dari segi cara berjalan seperti melengkang-lengkang, melenggang-lenggok. Perbuatan ini adalah sangat keji dan tidak bermaruah serta bertamadun sehingga boleh memberi imej yang buruk terhadap masyarakat dan negara. Antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaknat perbuatan ini adalah an Ibn Abbas qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabihina minal rijal bin nisa wal mutashabahati minan nas birrijal. Artinya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang meniru gaya perempuan dan perempuan yang meniru gaya lelaki. Riwayat Bukhari. Okey, terima kasih ya. Jadi riwayat Bukhari maksudnya hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Bukhari dia banyak kitab antaranya Sahih Bukhari, apa tu ada Bul Mufrad dan banyak lagi lah. Tapi kalau dikata riwayat Bukhari macam Sahih Bukhari. Tapi semua saya ringkas kat sini. Okey. Tengok gaya pun tak boleh, buat suara pondan-pondan tak boleh. Kita lelaki nak buat suara pondan, kita nak pakai tudung tak boleh. Macam tu. Semua ni tak digalakkan. Dan kalau sampai kalau dalam hadis pun la'ana bro. La'ana, bila dah sebut la'ana tadi macam tadi lah. Bila dah la'nat maksudnya hukumnya haram. Jadi perbuatan yang haram. Sebab tu kalau nak lebih dahsyat, kalau pelajar nak tengok pelawak-pelawak macam kata kan, dia berlakon jadi perempuan pakai lipstick, semua itu yang haram. Semua itu haram. Lawak tak ada masalah, tapi bila dia menyerupai wanita, laki menyerupai perempuan yang lelaki, pakai pakaian lelaki, itu semua dah sampai kepada perkara yang haram. Tapi kita janganlah sampai mungkin setengah pelawak tu jahil dalam agama, tak tahu dalam agama, kita yang kata hang ni golongan laknat. Kita kena dakwah satu perkara, fakta satu perkara. Jadi kita jangan terus-terus nak kata ini orang neraka ni, jangan tak perlu kata yang tu. Jadi kita kata kalau jumpa dia, kamu jangan buat begini, kita terang baik-baik. Cuma nak bagi tahu benda-benda macam ni pun akan dilaknat. Contoh kita ambil macam ada artis seperti kita punya abang apa nama dia? Apa abang kita yang famous, abang laki DJ. Kan abang laki dari perempuan ni. Sajat. Ya, abang Sajat kita. Gitu. Abang Sajat. Jadi kita kena beza lah. Laki jadi perempuan tak boleh. Tapi dalam bab fiqh dia panggil khunsa. Khunsa ni lain. Dia masa kecil dah ditetapkan. Memang ada seorang hamba Allah ni dia akan ada 2 alat kelamin. Memang ada. Bukan dibuat, kadang-kadang dia buat. Dia tak ada buah dada, dia hidupkan buah dada. Benda ni tak boleh. Macam tu. Benda ni kena tengok baik-baik. Jadi dia bila kita buat benda yang tak ada, kita dah mengubah. Jadi hukum ni dilaknat oleh Allah SWT. Begitu juga perempuan jadi lelaki. Kan? Macam itulah macam kalau kita baca kat negara-negara barat, sangat berat. Itu para pelajar. Benda ni di Malaysia sangat berat. Kalau pelajar baca, benda ni tengah dibincang hangat dalam media masa.
JAKIM dengan Suhakam. Suhakam ni satu entiti NGO. Ada sister ni Islam dan sebagainya. Pelajar-pelajar kena ambil perhatian. Benda ni bukan benda kecil. Benda besar. Sebab tu orang pergi sugar daddy lah sebagainya, buat pelakon jadi pondan, nampak macam dibenarkan dalam agama. Sebab tu benda-benda ni pelawak-pelawak yang jadi perempuan kita kena tolak. Kita tak perlu tengok benda-benda tu. Nak lawak macam kelakar-kelakar normal lah. Ada tak perlu jadi perempuan, tak perlu Cik Azhar Idrus buat lawak. Ada perlu jadi perempuan, tak perlu pun. Jadi kena tengok. Ada benda yang boleh lawak dibenarkan dalam agama, tapi ada lawak yang tak boleh, yang tak dibenarkan dalam agama. Terutama macam nak tak perhatian. Benda ni banyak para pelajar, benda ni banyak. Tapi ada yang golongan dah terlanjur, kita kena dakwah dia, bukan terus menghukum. Itu satu pendekatan. Pendekatan yang berbeza-beza. Tapi fakta tetap fakta. Dakwah kena dakwah. Dakwah kena cari yang baik. Itu yang kita perlu tahulah. Boleh? Ada soalan? Habislah. Ada soalan? Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Ya. Minta maaf Ustaz, mungkin soalan saya ni panjang sikit. Ya. Sebelum tu saya nak tanya Ustaz, apa hukum lelaki pakai gelang selain daripada gelang emas? Okey, terusnya? Okey, jadi apa hukum katakanlah gelang yang lelaki pakai selain daripada emas tu tidak haram lah maknanya. Ya. Jadi apa hukum lelaki memakai jam yang tidak berfungsi, maknanya boleh erti kata dia jam rosak lah. Jadi dengan keadaan maknanya jam rosak, of course lah niat dia bukan keperluan, jam rosak kan tak boleh pakai. Jadi apa hukum dia memakai jam rosak? Okey. Hukum pakai jam rosak ni wallahu alam, saya kira tak ada masalah sangat. Jam berbeza dengan gelang. Okey, rantai berbeza dengan jam. Jadi kita nampak dah jam, tak kisahlah jam rosak ke tak rosak ke, itu isu lain. Macam kita ada kereta rosak letak kat rumah, berdosa tak berdosa? Tak ada berdosa situ. Jadi benda rosak dia tak pakai, pakailah. Dia tak ada benda. Tak ada benda. Isu sekarang ni gelang. Jam dia tak dikira gelang. Kalau jam emas baru tak boleh. Jam emas tak boleh. Tapi kalau jam biasa, tali biasa, tak ada masalah. Tapi kalau rantai, lepas tu macam gelang, ada benda-benda itu dipanggil tak boleh. Setakat jam itu dia bukan rantai. Jam, nak pakai jam pakai. Jam rosak ke tak ada masalah. Tapi kalau rantai, gelang hukumnya haram. Hukumnya haram. Terutama lelaki. Boleh. Wallahu a'lam. Jelas? Terima kasih Ustaz. Ya, itu yang saya tahulah. Okey. Okey. Saya terlupa ni last. Pembedahan yang dibenarkan. Sorry, seminit lagi. Itu kita habis. Hafizuddin, tadi Hafizuddin Zaki. Hafizuddin Zulkifli. Iqra last. Habis ni. Balik habis. Okey. Hafizuddin Zulkifli. Boleh Ustaz? Ya. Yang pengubahan tu ada? Ya. Pengubahan dan yang dibenarkan, yang dibenar dan dilarang. Melakukan pemindahan organ. Memindahkan dan mengembalikan, mengambil anggota badan manusia yang sudah mati atau masih hidup kepada orang yang memerlukan untuk meneruskan kehidupan, seperti pemindahan hati, buah pinggang, jantung dan mata. Proses pemindahan organ telah diwartakan harus oleh mufti Masar bagi tujuan lingkungan oleh
oleh tujuan bagi tujuan rekonstruktif. Struktis. Okey. Terima kasih. Okey. Saya terang dulu rekonstruktif tu maksudnya pembedahan lah. Pembedahan, cara pembedahan. Nama dia cara pembedahan lah. Nampak tak? Jelas mana dia? Jelas. Tu maksudnya rekonstruktif. Maksudnya cara pembedahan. Okey, kita ambil kat sini sikit lah. Sebelum kita habis ni, saya terangkan. Okey, kita ni kan buah pinggang kita ada berapa buah pinggang kita? Dua. Untuk kita ada 2 buah pinggang. Kita ada 2 buah pinggang. Lepas tu kita ada contohlah atuk kita kan. Atuk kita nak buah pinggang. Kita ni buah pinggang kita padan dengan atuk kita. Kita boleh bagi. Itu dipanggil pembedahan rekonstruktif. Okey, tak ada masalah Tapi dengan syarat-syarat tertentu lah. Bukan dengan keadaan yang zalim, bukan dipaksa, bukan dirampas. Tak dah. Ini semua ada hukum-hukum dia lah. Bukan secara paksa kan. Itu yang kita kena tengok lah. Kita tengok. Lepas tu yang kedua, pembedahan plastik. Pembedahan plastik pun boleh. Tetapi contoh dah ada kebakaran panggil stage 4. Stage 4 tu satu badan dia tu hitam habis. Jadi ada kalau itu dah akan ambil perkara-perkara, dah akan ambil di kulit-kulit orang, daripada kulit-kulit dia untuk menjadikan rawatan jadi muka dia yang baik balik. Jadi semua tu boleh. Tapi kalau pembedahan untuk kecantikan, itu tak boleh. Tapi kalau untuk pembedahan plastik, contoh hidung dia penyek, dia nak buat hidung dia macuh je tu, tak boleh. Telinga dia kecil, dia nak bagi telinga dia besar, tak boleh. Mata dia sepek ni, sepek macam Korea tu, dia nak besarkan macam tu, tak boleh. Tak boleh. Jadi benda-benda ni kena tengok. Kalau untuk kecantikan tak boleh, tak boleh. Yang kedua ni botox. Botox ni macam mana? Botox itu kan. Kosmetik pun tak boleh untuk bagi botox. Kalau nanti boleh tengok botox tu macam kalau adalah suntik ke, pembedahan ke, itu pun tak boleh. Jadi ada pembedahan yang boleh, ada pembedahan yang tak boleh, ada mengubah ciptaan yang boleh, ada mengubah ciptaan yang tak boleh. Tapi kalau kita baca tadi, falyughayyirunna khalqallah, siapa yang mengubah ciptaan Allah, Allah sebut dalam Quran tadi, memang hukumnya haram. Itu mutlak. Okey, tetapi ada isu-isu tertentu, macam tadilah organ dan sebagainya, dimaafkan. Boleh? Syahir ada soalan ke? Ada? Okey, siapa ada soalan? Sebelum kita habis ni, habis dah. Tak ada Ustaz, tak ada. Okey, ini perbincangan kita untuk tajuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu Taala. Wallahu alam. Ada soalan? Ya. Inai. Ya. Kalau dia tak ada uban, dia tak ada apa, tapi dia saja pakai inai. Sama juga. Tak ada keperluan, tak boleh pakai. Tak ada keperluan, tak perlu pakai. Cuma benda ni adalah khilaf ulama. Tapi kita ambil jalan yang lebih baik dekat yang takwa kan. Sebab tu hadis sebut innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baina umur mutasyabihat. Haram tu halal tu jelas, haram tu jelas. Atau kama qala Nabi, antara benda-benda antara halal dan haram ni ada unsur yang syubhah. Siapa yang menjauhi syubhah itu lebih dekat dengan takwa. Atau kama qala Nabi. Ini hadis yang penting lah para pelajar. Allah kata halal, kita ambil. Allah kata haram, kita tinggal. Tetapi ada jalan tengah-tengah antara halal dan haram. Dan kita tengok benda ni dekat dengan haram lah, kita tinggalkan. Itu maksud dia. Itu yang hadis yang penting lah. Kalau kita buka hadis 40, para pelajar, hadis 40 dalam Iman Nawawi, pelajar akan jumpa hadis ni tentang halal dan haram. Jadi kesimpulan saya nak beri dekat sini, kalau benda yang halal ni jelas, kita boleh guna. Tapi kalau haram, kita tinggal. Tapi kalau berjitadian, macam inai, nak kata halal pun tak.
nak kata haram pun tak. Tapi dekat-dekat macam haram sebab dia dah mengubah ciptaan. Tapi tak sampai haram. Tapi dekat-dekat. Siapa yang tinggalkan benda yang dekat, itu lebih dekat dengan takwa. Itu yang hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada soalan lain? Boleh? Ustaz, yang Ustaz baca tadi tu hadis 6 Ustaz. Hadis ke-6 ke? Tak silap saya. Ya, saya tak ingat nombor hadis ke berapa. Saya ingat dia punya depan dia tu. Okey. Okey, syukran. Ada soalan lain? Ustaz, yang satu lagi Ustaz pernah dengar ada kalau macam zaman dulu kalau nak berperang dia hitamkan rambut kan? Ke macam mana? Saya macam tadilah, bila dalam peperangan dibenarkan. Dalam peperangan dibenarkan untuk dipanggil strategi. Itu tak ada masalah. Dipanggil strategi tak ada masalah. Dalam hal-hal tertentu itu dibenarkan. Sebab tadi dipanggil dalam dia panggil maslahah. Kita nak dapat masalah, kita nak buat tipu daya dalam peperangan, itu tak ada masalah. Kita nak adab, kalau dalam peperangan tu isu dia lain. Kita nak mengintip boleh. Kalau kita dalam Quran wala tajassasu, dalam Quran sebut nak mengintip orang buat maksiat tak boleh. Tapi dalam peperangan boleh. Jadi ada konteksnya. Jadi ada dalam peperangan ni masalah ada lebih besar. Okey. Ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Soalan lain? Tak ada Okey. Wallahu alam. Itu saja perbincangan kita pada petang ini. Dan sebelum kita habis, para pelajar yang dirahmati Allah SWT, nanti buka Google Classroom, saya bagi latihan sikit je, quizzes. Tak banyak pun, 9 soalan je. Sempat buat dalam setengah jam ni boleh buat. Tak perlu tulis-tulis. Saya bagi latihan dalam bentuk quizzes je. Baca dulu macam ulang kaji soalan yang sama je. Benda yang sama, jawab baik-baik, pelan-pelan, tengok dekat quizzes ada 9 soalan, jawab 7. Cuba hari ni pastikan 7 per 9. Tapi markah yang saya akan kira minggu hadapan. Siapa yang dapat first attempt, saya akan kumpul first attempt saja. Minggu depan saya akan kira markah dia dan kita akan bagi hadiah top up untuk sebulan insya-Allah. Okey, jadi itu yang pertamalah yang saya nak terangkan tentang. Jadi habis ni buat latihan dekat quizzes tu 9 soalan. Okey, sebelum kita tutup dan sekejap ni saya nak ambil gambar sikit boleh Okey. Okey, boleh buka gambar semua sikit-sikit. Boleh buka gambar sikit. Boleh ke buat gambar-gambar semua, buka gambar kejap je. Yang malu-malu. Boleh. Ada. Penat ke belajar pada petang ni? Tak. Tak penat. Okey, gambar-gambar boleh buka kejap. Gambar semua. Okey lah, paling boleh makan lah. Boleh makan. Yang lain tak ada. Siapa yang ada kamera? Cepat saya bagi 10 saat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagilah buka. Adik, Syahir, Haris, Syakir, Farhana. Farhana tu adik-beradik 2 sekali saya ambil gambar je. Itu boleh Lain slow. Lain slow. Okey, biar dekat kecil ke. Kejap. Okey. Okey, senyum sikit. Senyum sikit. Adalah gaya sikit. Okey, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz. Okey, selamat. Okey. Terima kasih Ustaz. Tengok dalam Google Classroom. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.